Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Encik Muhammad Firdaus, iaitu lecturer kami yang telah mengajar kami dalam subjek Pentaksiran Awal Kanak-kanak. Kod subjek adalah PAKK 2293D. Saya adalah Syamira binti Mat Yaakob. Hari ini saya akan membentangkan satu laporan pentaksiran awal kanak-kanak di mana saya telah mengambil seorang kanak-kanak daripada kelas saya untuk buat pentaksiran bahasa Melayu. Okey, ini adalah pengenalan. Pentaksiran merupakan satu proses pengumpulan maklumat, tahap penguasaan, pengetahuan, kemahiran dan sikap nilai pelajar di mana kita dapat mengukur tentang pengetahuan mereka. Tujuan pentaksiran ini dibuat adalah untuk mendapatkan gambaran mengenai prestasi seseorang itu dalam pembelajaran, untuk menilai aktiviti yang dijalankan dari masa ke semasa dalam pengajaran dan pembelajaran. Okey, pentaksiran menurut Dunn 1991, pentaksiran merupakan satu proses pengumpulan maklumat oleh guru tentang pelajarnya dan pengumpulan maklumat dari pelajar itu sendiri tentang kemajuan dan pencapaian mereka. Doc et al. 1994 pula menyatakan pentaksiran adalah satu proses pengumpulan maklumat mengenai kanak-kanak dalam aspek pengetahuan, kemahiran, perkembangan yang akan dinilai melalui pemerhatian, dokumentasi dan tugasan yang dilakukan kanak-kanak tersebut. Kurikulum bersepadu pula iaitu daripada Kementerian Pendidikan Malaysia 1988 pula menyatakan bahawa pentaksiran merupakan satu proses untuk mendapatkan maklumat serta untuk mengetahui keputusan mengenai sesuatu proses pendidikan. Okey, ini adalah merancang dan membina instrumen pemerhatian. Mula saya merancang untuk membina satu instrumen pemerhatian kepada pelajar saya mengenai tunjang komunikasi iaitu bahasa Melayu. Kemahiran bahasa ini merangkumi kemahiran mendengar, kemahiran bertutur dan kemahiran menulis serta kemahiran membaca. Kanak-kanak yang saya pilih merupakan kanak-kanak yang berumur 6 tahun dan akan melangkah masuk ke darjah 1. Okey, ini adalah latar belakang kanak-kanak iaitu proses pelaksanaan pentaksiran di mana saya telah mengambil Siti Nur Kristina Zahra binti Muhammad Rashidin berumur 6 tahun yang lahir pada tahun 6 hari bulan 6 iaitu 2017. Kristina Zahra merupakan seorang perempuan dan punya 4 orang adik-beradik, 2 abang, seorang kakak dan Kristina Zahra yang terakhir itu bongsu. Kristina Zahra ni tinggal bersama dengan keluarganya di kampung Serasa. Okey, ini sedikit daripada latar belakang Kristina Zahra. Siti Nur Kristina Zahra atau nama samarannya ialah Zahra, merupakan kanak-kanak yang sangat aktif dan pintar. Dia ni suka sangat belajar dan akan cuba sesuatu yang baru. Boleh dikatakan dia seorang yang pantas dalam pembelajaran kerana dia suka ke sekolah bersama abangnya semasa dia berumur 3 tahun lagi. Ahli keluarga terdiri daripada 4 orang adik-beradik, seorang kakak dan 2 orang abang. Kakak dan abangnya yang pertama punya jarak umur yang agak jauh, manakala abangnya yang ketiga dengan dia hanyalah jarak 2 tahun. Hal ini menyebabkan Zahra amat rapat dengan abangnya. Yang kedua terakhir itu, dia dan abangnya sangat rapat sehingga ibunya meminta untuk Zahra masuk sekolah awal. Maknanya masa umur Zahra 3 tahun, abangnya berumur 5 tahun. Jadi kerana terlalu rapat, ibunya meminta kepada saya untuk meletakkan Zahra ni awal ke sekolah. Maknanya umur 3 tahun tu dia dah nak letak kerana terlampau rapat dengan abang dia, tak boleh berpisah dengan abang dia. Jadi saya terima. Zahra ni sangat cepat belajar berbanding dengan orang lain kerana minatnya untuk belajar. Dari segi bahasa dan komunikasi, Zahra ni seorang yang berani dan latang untuk bercakap di depan. Mungkin dia sudah biasa dengan persekitaran sekolah dan merasa selamat bila berada di sekolah. Bila dikatakan Zahra ni menguasai keadaan dalam kelas. Bila bersama dengan kawan-kawan, dia akan menjadi ketua. Dan jadi saya telah memilih Zahra ni untuk membuat instrumen bagi menguji tahap pengetahuannya
Dan penguasaannya dalam tunjang komunikasi iaitu bahasa Melayu. Okey, ini adalah bahan-bahan instrumen yang telah saya bina di mana terdapat kemahiran mendengar dan bertutur. Ada 3 soalan untuk kemahiran mendengar dan bertutur. Untuk kemahiran membaca pula ada 3 soalan untuk kemahiran membaca. Dan untuk kemahiran menulis, saya buat 5 soalan untuk kemahiran menulis, 4 menulis dan 1 melukis. Okey, inilah pemerhatian yang telah saya buat. Pemerhatian pertama iaitu kemahiran mendengar. Saya menggunakan SPBM 1.1.1.1 mengenal pasti pelbagai bunyi di persekitaran, dan BM 1.1.2 mengecam dan membezakan bunyi di persekitaran guru di persekitaran. Maknanya guru membuat bunyi dan Zara akan meneka gambar berdasarkan bunyi yang telah dibuat oleh guru tadi. Okey. Pemerhatian kedua adalah kemahiran bertutur. BM 1.2.1 mendengar dan memberi respon terhadap cerita yang telah didengar. Guru membaca cerita dan Zara akan memberi penerangan serta pemahamannya terhadap cerita yang telah dibaca oleh guru tadi. Zara, dengan ini Zara dapat memahami cerita yang dibaca dengan guru dan dia memberi penerangan terhadap apa yang difaham bila guru membaca cerita tadi. Okey, ini adalah pemerhatian kanak-kanak yang ketiga iaitu kemahiran membaca. Okey, BM 2.3.3 membaca perkataan dengan suku kata terbuka. KV tambah KV, KV tambah KV tambah KV. Okey, Zara membaca dengan baik dan lancar tanpa bimbingan daripada guru. Okey, pemerhatian keempat adalah aktiviti kemahiran untuk menulis. BM 3.2.5 iaitu menyalin ayat mudah. Zara dapat menyalin ayat dengan mudah dan kemas. Okey, pemerhatian seterusnya itu pemerhatian kelima. Aktiviti 3, kemahiran menulis. BM 3.2.6 meluahkan idea dalam bentuk lukisan, simbol dan tulisan. Di mana Zara dapat melukis rumah daripada bentuk-bentuk atau simbol dengan baik dan dapat bercerita mengenai lukisannya. Di sini bermakna Zara sudah pandai membuat rekaan bentuk rumah yang dia fikir, maknanya dia tak perlu tengok gambar. Jadi dalam kepala dia tu sudah ada bentuk rumah, macam mana dia buat bentuk rumah dengan menggunakan bentuk-bentuk atau simbol. Dan dia juga boleh bercerita mengenai lukisan yang dia buat. Maknanya kenapa ada bendera dekat atas rumah, so dia boleh bercerita. Okey. Okey, isu perkembangan. Okey, perkembangan kemahiran berbahasa atau komunikasinya sangat baik. Mungkin kerana pengetahuannya yang sedia ada, yang dapat daripada persekitaran rumahnya. Selain itu, perkembangan bahasa juga dapat dilihat melalui baka atau keturunannya sendiri. Dari aspek jantina, di mana kanak-kanak perempuan lebih cepat menguasai berbanding dengan kanak-kanak lelaki. Dari segi pembelajaran di peringkat prasekolah pula, Zara mudah didedahkan dengan ayat-ayat mudah dan arahan yang ringkas. Dia dapat menangkap maksud yang disampaikan oleh guru. Zara merupakan kanak-kanak yang cepat mengerti ayat-ayat sederhana dan ringkas untuk dia tafsir. Okey, yang ketiga, pembelajaran Zara tidak habis saja di sekolah. Kerana di rumah, ibu Zara turut memberi perhatian tentang pembelajarannya. Walaupun Zara anak bongsu, dia tidak lokek dan tidak terlalu manja. Dia sangat suka belajar dan explore benda-benda baru. Okey, tempoh pelaksanaan. Saya telah melaksanakan pentaksiran ini dalam tempoh masa 2 minggu. Di mana sepanjang tempoh pelaksanaan itu Zara dapat menjawab beberapa soalan yang telah saya bina untuk mentaksir dan merekod atau membuat senarai semak tentang pencapaian dalam tunjang komunikasi iaitu bahasa Melayu. Okey, tindakan pentaksir. Saya telah membuat sikit senarai semak di mana kemahiran mendengar dan bertutur Zara sangat baik dan sangat lantang. Dari segi mengecam dan membezakan bunyi di persekitaran juga sangat baik. Mendengar dan memberi respon terhadap cerita yang didengar sangat baik. Memberi pengecaman dan menjemput perkataan
sangat baik kerana dia tidak ada pelat. Dia bercakap dengan bahasa yang normal. Okey, kemahiran dari segi kemahiran membaca. Zara dapat membaca perkataan dengan suku kata terbuka. KV, KV tambah KV, KV tambah KV tambah KV. Dia juga boleh membaca perkataan dengan suku kata yang terbuka. Zara ni seorang yang mudah faham dan mudah mengerti apa yang dia baca. Maksudnya, bila dia baca sesuatu petikan, dia boleh cerita pula kepada kita apa cerita tu ceritakan. Macam tu. Okey, dari segi bahasa dan memahami frasa mengandung perkataan juga sukata tertutup dan terbuka juga telah menguasai. Dari segi menyalin kemahiran menulis, menyalin ayat mudah juga telah menguasai. Meluahkan idea dalam bentuk lukisan atau simbol. Pada awalnya dia tidak boleh melukis, dia hanya pandai melukis segi 4 sahaja untuk buat rumah. Sekarang dia sudah pandai untuk mencampurkan beberapa bentuk untuk membentuk rumah. Maknanya dia bergabung dari segi 3, ada bulat, ada segi 4. Jadi dia boleh campur semua bentuk untuk membentuk satu objek. Maknanya boleh buat rumah lah dengan bentuk-bentuk tersebut. Okey, dapat menulis perkataan dan frasa. Okey, sudah menguasai. Menulis ayat mudah. Okey, dia sudah menguasai. Selain itu, saya juga telah membuat rekod anekdot di mana selalunya saya akan membuat sesi membaca bersama kanak-kanak dalam waktu pagi, di mana selepas diorang datang ke sekolah dalam pukul 8. Dari pukul 8 saya akan start membaca bagi kanak-kanak 5 dan 6 tahun khasnya. Tapi pada suatu hari selepas mengikuti sesi membaca bersama guru kelas, Zara ni menarik tangan kawannya yang bernama Safia Kaila untuk membaca buku. Maknanya lepas membaca dengan saya, dia akan cari satu buku dan akan membaca buku cerita pendek dan mengajak kawan-kawannya supaya membaca bersama. Maknanya bila membaca, kawan-kawannya akan mendengar apa yang dibaca. Sambil kawannya akan mengikut apa yang dibaca. Jadi itulah pemerhatian saya terhadap Zara. Okey, ini adalah rakaman dan beberapa gambar yang telah saya buat untuk pentasyaratkan anak-anak. Kebun. Apa dia? Buruh. Kuat kan? Kuat. Buruh. Peti. Okey ni. Kring. Okey, loceng. Kring bunyi loceng. Okey, tu. Pong. Ini apa tu? Bunyi lori. Okey, dia kata sayang, ingat pesan Umi. Taat kepada Allah, tutuplah auratmu. Sayang, jagalah solat. Serta taatlah kepada ibu bapa dan guru. Jadi apa yang Azhar faham Umi dia pesan? Umi dia pesan apa? Tutup aurat. Okey lagi. Kita tutup aurat tak? Mana aurat? Rambut awak itu kita pakai tudung. Lagi dia cakap apa lagi? Tutup aurat dia suruh solat. Okey, lepas solat kita kena taat kepada ibu bapa. Boleh kita lawan ibu bapa? Tak boleh lawan ibu bapa. Okey, bagus Zara. Ni pensel. Sebut pensel. Okey, mana pensel? Mana pensel dalam ni? Okey, warna pensel. Okey. Ini pen. Sebutlah pen. Okey, pen. Dia sama je, dia duduk sama-sama. Sikit. Sebut pen. Pensel. Ni pen. Ni pensel. Kalkulator. Mana kalkulator? Ni kalkulator. Jadi dia tekan. Kalkulator. Okey, kita baca dulu boleh? Gunting. Gam. Pemadam. Kertas. Zik. Pensel warna. Pembaris. Beg. Buku. Okey, baca.
pencil, calculator, zip, kertas, pensel, pembaris, pipet, buku. Okey, sekarang Zara warna pensel dah, pen dah, calculator dah, gunting tak? Cari gunting. Okey, gunting. Okey Zara, kita sambung pula ni kita membaca. Baca. Okey. Hakim duduk di barisan depan. Hakim berakhir sebelum masuk kelas. Okey. Ini baca petikan di bawah. Ini kelas kakak saya. Tuhan mereka sedang membuat kumpulan kakak saya. Seorang yang tepat dan bijak, dia selalu mendapat keputusan yang terbaik dalam pelajaran. Saya sangat mengagumi dia baik terhadap saya. Bapak selalu membantu saya dalam pelajaran yang susah seperti matematika. Okey Zara, okey sambung Sampai ini kita sambung pula aktiviti kemahiran untuk menulis. Salin ayat di bawah dengan kemas dan warnakan. Okey. Mekanik, baiki kereta. Jadi Zara, kita nak Zara salin dulu ayat di bawah. Okey, salin dulu. Salin dulu maknanya. Salin je dulu ni. Titik dia. Salin je semua. Faham? Sambung je. Sambung titik. Sambung titik. Okey, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.